Assalamualaikum, hai, apa khabar semua? Terima kasih bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia hari ini. Seperti biasa, kami akan bersiaran secara langsung selama 1 jam dari Wisma Bernama. Hari ini saya, Pasha Rahim, bertemankan saya, Harina Pelawi. Selamat pagi. Hari ini pagi yang cerah. Kini jadi nyata. Pastikan anda semua ceria hari ini. Menuju besok, hari Sabtu, pastinya anda ada plan untuk bersama-sama meluangkan masa dengan keluarga. Kita nak rehat daripada 5 hari bekerja dan sebagainya. Betul. Baik, dan hari ini kita akan berbincang tentang beberapa perkara yang pastinya kepada usahawan di luar sana yang mungkin menghadapi sedikit masalah. Mungkin anda wajar untuk terus menonton kami kerana sebentar nanti kami akan kongsikan solusi bagaimana nak meningkatkan jualan anda dan sebagainya. Dan buat masa ini kita nak sampaikan berita daripada portal bernama.com kita. Apa yang kita boleh ceritakan, Pasha? Okey. Jadi yang pertama sekali petikan daripada portal bernama.com, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD telah pun memperuntukkan sebanyak 3.9 bilion ringgit bagi meneruskan pelaksanaan program projek Point of Presence ataupun POP Fasa 2, dan ini akan melibatkan sebanyak 3,693 tapak POP di lokasi berhampiran sekolah di kawasan luar bandar di seluruh negara. Jadi menurut Menteri Fahmi Fazil berkata pelaksanaan Fasa 1 bagi projek berkenaan melibatkan 630 lokasi dijangka akan selesai hujung tahun ini, manakala fasa kedua projek itu telah pun dimulakan Disember yang lalu dan dijangka akan memanfaatkan sekurang-kurangnya 432,000 premis yang akan menerima perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi apabila ia siap kelak, dan sokongan infrastruktur jalur lebar gentian optik berkelajuan tinggi itu akan meningkatkan lagi proses pembelajaran di sekolah dengan lebih efektif, dan ini adalah antara salah satu usaha dan juga komitmen kerajaan dalam menggalakkan lagi penerima gunaan teknologi dan juga penggunaan teknologi digital oleh segenap lapisan masyarakat, tak kiralah sama ada mereka berada di luar bandar ataupun di bandar ini, untuk kita mengurangkan jurang teknologi antara pelajar-pelajar di sekolah. Dan juga ini adalah sedikit komitmen daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk mereka terutamanya yang duduk di luar bandar, di mana Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mahu jabatan ataupun agensi di bawah kementerian ini, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, untuk mempertingkatkan usaha untuk menjayakan dan juga menoktahkan kemiskinan rakyat di luar bandar dengan memastikan setiap perancangan yang dilakukan oleh mereka sampai ke tujuan kepada rakyat-rakyat yang miskin di luar bandar, dan kita nak mempunyai keberkesanan yang tinggi, dan ujarnya juga segala usaha perlu dipertingkatkan selaras dengan sasaran Perdana Menteri yang mahu menoktahkan kumpulan miskin tegar di semua peringkat. Dan Timbalan Perdana Menteri juga menasihatkan warga KKDW agar melaksanakan setiap program yang dirancang tanpa perlu memikirkan kritikan daripada kumpulan yang dikenali sebagai anti-establishment, kerana katanya kumpulan ini sentiasa wujud dan ia tidak akan terhenti meskipun kejayaan muncul. Dan sementara itu, Datuk Seri Ahmad Zahid mahu 2 agensi di bawah KKDW iaitu Felcra Berhad dan juga Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar mempertingkatkan kolaborasi sedia ada dengan mengeluarkan 1 juta ekor ayam pedaging bagi setiap pusingan berbanding 250,000 ekor kini. So peningkatan 4 kali ganda, dan diharapkan mereka akan berjaya dan mengatasi masalah kekurangan bekalan ayam pedaging di Malaysia. Baik, banyak lagi yang boleh anda dapatkan maklumat terkini. Pergi saja ke portal bernama.com. Dan buat kali ini kita nak bersama dengan rakan dari Bilik Berita untuk perkembangan lanjut.
Selamat dan salam Malaysia Madani, saya Pravina Trisegam dan dari Bilik Berita dimulakan dengan perkembangan ini. Usahawan informal yang masih belum berdaftar sebagai perniagaan yang sah segera diminta berbuat demikian bagi memastikan potensi dan prestasi perniagaan dapat dikembangkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi berkata, usahawan yang mendaftar secara sah bukan sahaja menerima pelbagai sokongan daripada kerajaan tapi juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Kerajaan mengharapkan dengan usaha memperformalkan ini, ianya akan membolehkan para usahawan mendapat sokongan yang diperlukan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bukan hanya soal bimbingan tetapi juga soal pembiayaan, soal pemasaran, soal perlindungan undang-undang dan juga mungkin boleh dilakukan intervensi oleh pihak kerajaan jika para usahawan menghadapi berbagai permasalahan. Beliau berkata demikian dalam ucap tama selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pelan Pemformalan Usahawan Informal di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL pada Rabu. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, Pelan Pemformalan Usahawan Informal merupakan komitmen kerajaan dalam menjadikan pendaftaran sebagai norma bagi menjalankan perniagaan di Malaysia. Ia juga berfungsi sebagai sistem rangsangan bagi meningkatkan pembangunan sosioekonomi rakyat Malaysia serta menjadikan bidang keusahawanan sebagai kerjaya profesional. Perbadanan Perwira Niaga Malaysia Pernama bakal membina sebuah kompleks perniagaan bernilai RM75 juta kepada warga dan veteran Angkatan Tentera Malaysia serta penduduk sekitar Lembah Kelang. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, pembinaan kompleks di Jalan Tekpi itu akan bermula akhir tahun ini atau awal tahun depan setelah mendapat kelulusan penuh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tujuan kita melaksanakan program pencatatan adalah untuk membangunkan satu pembangunan dari segi pelbagai kemudahan, sama ada induknya adalah Pernama itu sendiri, yang selain daripada itu adalah beberapa keperluan sebagai pusat ekonomi bagi kita di Mindef ini melalui Pernama ini. Beliau berkata pembinaan kompleks tersebut akan turut melibatkan veteran ATM untuk memasarkan produk mereka dan beliau percaya ia akan meningkatkan kualiti hidup dan ekonomi veteran ATM. Pembinaan kompleks berkenaan adalah di atas tanah berkeluasan 0.996 hektar ekar melalui pajakan 30 tahun dengan kadar RM436,000 setahun. Jumlah kes demam denggi mencatatkan penurunan 226 kes atau 8% sepanjang minggu epidemiologi ke-25 pada 18 Jun hingga 24 Jun berbanding 2,808 kes dilaporkan pada minggu sebelumnya. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Radzi Abu Hassan, tiada kematian akibat komplikasi demam denggi dicatatkan dalam tempoh itu. Bagaimanapun menurutnya bilangan lokaliti hotspot meningkat 130 lokaliti berbanding 110 lokaliti pada minggu epidemiologi ke-24. Lokaliti hotspot tersebut adalah 93 lokaliti di Selangor, 22 lokaliti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 6 di Kedah, masing-masing 3 di Pulau Pinang dan Sabah, serta masing-masing 1 lokaliti di Perlis, Negeri Sembilan dan Pahang. 56,721 kumulatif kes demam denggi dilaporkan hingga ME25 berbanding 23,183 kes bagi tempoh sama tahun lepas, iaitu peningkatan 33,538 kes atau 144.7%. Manakala 39 kematian akibat komplikasi demam denggi dicatatkan berbanding 16 kes meninggal dunia bagi tempoh sama pada 2022.
Sepasang suami isteri cedera manakala anak lelaki mereka terselamat apabila disimbah asid oleh seorang wanita semasa memasuki lift di sebuah pangsapuri di Batu Caves, Gombak. Pemangku Ketua Polis Daerah Gombak, Superintendent Nur Arifin Muhammad Nasir berkata, pihaknya menerima satu laporan mengenai kejadian berkenaan jam 3.10 pagi Selasa lalu selepas insiden itu berlaku pada jam 1.27 pagi. Mangsa adalah seorang wanita tempatan berusia 60 tahun dan suaminya warga negara asing berumur 37 tahun dan anak lelaki mereka 14 tahun. Suspek wanita bertindak menyimbah cecair dipercayai asid ke arah kedua-dua mangsa dari luar lift sebelum melarikan diri. Mangsa yang dibantu orang awam untuk ke hospital Selayang cedera di beberapa bahagian badan manakala anaknya tidak mengalami kecederaan. Kejadian yang dirakam kamera lita tertutup ini turut tular selepas dikongsi di media sosial. Superintendent Nur Arifin berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dan pihaknya kini sedang mengesan suspek. Dengan laporan itu, sekian tarik belit berita bersiaran bersama saya Pravina Tersinggam. Selamat dan salam Malaysia Madani. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana setia bersama kami pada pagi ini. Harina, ini mungkin satu topik yang akan orang kata ada menarik minat anda di luar sana yang merupakan usahawan digital ataupun mungkin ada yang menjalankan perniagaan secara atas talian. Kerana pada hari ini bersama kami untuk kita berbincang atau berkongsi sedikit mengenai topik iklan berbayar adalah dua orang pengasas daripada satu syarikat yang akan berkongsikan sedikit maklumat mengenai ialah kalau kita nak orang kata berniaga atau menjual sesuatu untuk kita menarik minat pelanggan yang lebih ramai dan juga untuk meningkatkan lagi hasil jualan, kita kenalah mengiklankan produk kita, kan? Betul. Promosi itu penting, namun kita tahu bahawa untuk mempromosikan produk kita, untuk menaikkan jualan kita, kos dia takkan murah. So pasti kos dia tinggi. Namun keistimewaan oleh tetamu kita ini, ia adalah murah dan jimat. Okey, jom kita perkenalkan tetamu kita. Di sebelah saya kita ada Bonda Puteri Riana, pengarah urusan Ryan Media Network, dan juga di sebelah sana kita ada Encik Romizi Zainuddin, pengasas Grand Blaster dan lebih dikenali di kalangan netizen dengan Sifu Dr. Ryan. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okey. Dan mula-mula kita nak bercerita tentang usahawan ini, kita nak tahu juga bagaimana kita nak bantu jimatkan kos pengiklanan kepada semua pengusaha perniagaan kecil-kecil ini. Sifu. Ya. Bonda dulu ya. Boleh lah. Bonda. Okay. Assalamualaikum dan terima kasih pada Cik Helena dan juga Pasha jemput kami di studio. Okey, saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya, Bonda Puteri Riana pada Ryan Media Network. Okey, di sini saya ingin menjelaskan soalan daripada Cik tadi. Penggunaan teknologi sudah lama diperjualkan sejak 2013 lagi. Namun di Malaysia, kepentingannya terselah setelah kemunculan pandemik pada awal tahun 2020. Okey, bukan saja pandemik kita terpaksa beralah kepada teknologi, tetapi zaman memerlukan perubahan mengikut arus kemodenan dan teknologi tinggi. Okey, sejak dari itu kita telah menempuh ancaman pandemik dan melalui kehidupan norma baru. Okey, bezanya kita hadapi semua ni dengan penuh cabaran dan prosedur operasi standard iaitu SOP tersendiri. Okey, dan perubahan untuk menuntut pelaksanaan kaedah penyampaian baru dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP bagi menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Okey, penerapan dia tu teknologi aplikasi kini sudah terbuka luas bagi semua peringkat iaitu pendidikan. Kini kehidupan endemik ni seolah-olah mendesak masyarakat dunia termasuklah Malaysia ke arah penggunaan teknologi dan pendigitalan bahan secara menyeluruh. Rata-rata universiti dan semua peringkat pendidikan juga serta mereka menyampaikan PDP secara maya.
Okey, persediaan pula dia ke arah bahan digital amat penting pada era ini, bukan satu yang amat mudah untuk mentransformasikan bahan bercetak kerana bahan digital ni, tetapi ia merupakan satu keperluan semasa. Tidak hairanlah para penimik sedang bergasap minda dan jiwa bagi meningkatkan kemahiran informasi dan juga communication teknologi iaitu ICT dan penjetilan bahan. Okey, teknologi iaitu ICT dan iaitu usaha murni itu bukan sesuatu yang mudah untuk diinformasi, malah memerlukan kemahiran tinggi dengan pelbagai aplikasi yang terkini. Okey, kita nak tanya pula pada Sifu Dr. Ryan ni. Tadi kita nampak sedikit orang kata paparan di skrin tadi, tertarik pada app yang dinamakan Grand Blaster. Jadi mungkin Sifu boleh ceritakan sedikit mengenai app Grand Blaster tu, apakah penggunaannya, bagaimana orang boleh memanfaatkan app Grand Blaster tersebut. Baik, okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tetamu dan juga terima kasih kepada Bernama TV, dan alhamdulillah untuk pengetahuan semua, Grand Blaster lahir pada pandemik, pada PKP. Kita percaya hari ini di luar sana, hari ini rata-rata usahawan hari ini tercari-cari medium yang terbaik untuk angkat produk mereka di mata sosial media. Tapi alhamdulillah kami di syarikat Ryan Media, apabila dah berada 3 tahun sistem ini berada di pasaran, lebih daripada 10,000 usahawan telah mengguna pakai sehingga ke hari ini. Dan alhamdulillah sistem yang kami gelarkan robot Grand Blaster ini, untuk pengetahuan semua, kita membantu usahawan-usahawan di luar sana hari ini untuk membawa iklan mereka ke mata sosial media. Saya percaya hari ini kebanyakan rata-rata usahawan hari ini dah langgar dinding. Mereka dah habis beribu-ribu ringgit hari ini untuk beriklan. Dari segi tradisional, dari segi offline, dari segi offline, online dan sebagainya. Tetapi hari ini tampilnya Grand Blaster hari ini adalah merupakan satu fenomena baru, kaedah baru, cara baru untuk beriklan. Ini yang kita nak beritahu hari ini. Dan untuk pengetahuan semua usahawan-usahawan di luar sana, sistem Grand Blaster ini kita nak jimatkan. Pertama perkataan adalah jimat. Jimatkan hari ini wang mereka yang beribu-ribu ringgit ini untuk iklan-iklan di media sosial. Jadi dengan adanya sistem Grand Blaster ini, saya percaya dengan syarat yang mudah aja ya. Dia perlu hari ini ada komputer, perlu ada handphone, tapi minta maaf iPhone tak boleh. Jadi dia perlu ada Android phone. Jadi method dua medium inilah untuk mengangkat sistem ini, dan kami bersedia melatih usahawan-usahawan di luar sana untuk menggunakan teknologi baru. Kalau ada benda percuma, kenapa perlu kita bayar? Betul. Kenapa perlu bayar? Okey, kita tahu juga sebagai player dalam industri bonda, bantuan daripada pihak bonda sendiri dalam membantu usahawan digital di luar sana bagaimana? Okey, kami sebagai syarikat korporat juga tidak melepaskan peluang dalam berkongsi teknologi digital yang telah dibawakan oleh syarikat kami, iaitu Ryan Media Network. Okey, justru itu sempena ulang tahun yang ketiga robot, Grand Blaster kami juga menawarkan CSR bernilai 2 juta yang akan diagihkan kepada 200 usahawan terpilih oleh syarikat kami. Justru itu setiap usahawan akan kami berikan grant digitalisasi bernilai 10,000. Wow. Syaratnya mudah saja. Okey, hadir taklimat tu setiap minggu dan bengkel yang akan kami jalankanlah seluruh Malaysia mulai Julai ini. Okey. Ayuh usahawan di luar sana rebut peluang yang kami layari di laman web kami lah, iaitu rayamedia2u.com.my. Okey. Dan kita nak memahami cara orang kata zero cost marketing ni, bagaimana ia dilakukan melalui media sosial, tapi platform apa? Okey. So kita bercerita hari ini, statistik menunjukkan tahun 2003 ya, antara rata-rata media sosial yang utama di dunia ini dia ada 6. Baik. Nombor wahidnya, nombor satunya tetap WhatsApp. Okey. Nombor 2-nya adalah Facebook. Tiba-tiba tahun 2023 ni TikTok jatuh nombor 3. Jadi mengalahkan Instagram, Twitter dan Telegram. Jadi oleh yang demikian, kami di syarikat Ryan Media fokus dalam sistem Grand Blaster ini 6 robot utama. Jadi ini bermakna apabila sistem aplikasi ini diinstal dalam laptop usahawan, dalam handphone usahawan, kita akan ajarin bagaimana penggunaan secara total dengan just one click sahaja. Subhanallah,
3 million reach, 3 juta prospek ataupun 3 juta capaian akan sampai di hujung jari dengan tanpa bayaran. Tanpa bayaran, Tanpa bayaran, subhanallah. Dia macam terlalu hebat untuk kita percaya. Tak ada bayar, betul ke tak ada bayar ni? Okey, bagaimana ia dilakukan? Adakah apa data yang kita perlukan untuk sedut semua maklumat-maklumat ni dan sampaikan kepada Okey, alhamdulillah. Kami juga terima kasih kepada barisan programmer kami yang telah berjaya hari ini memecahkan algoritma firewall dan sebagainya, dan membuat sistem yang memang canggih, yang bukan kaleng-kaleng ni. Dan yang saya percaya seperti mana yang ditanyakan tadi adalah kalau kita lihat dekat sini adalah untuk membawa satu sistem ini seperti mana saya tadi perlu ada ilmu. Okey. Without ilmu, seperti mana kata guru saya, apabila anda menguasai ilmu, maka anda menguasai dunia. Jadi bagi kita hari ini, kita sistem yang baru, kaedah yang baru, teknologi yang baru. Dan saya percaya hari ini bukan setakat kami menyediakan robot yang canggih ini, tetapi saya percaya usahawan-usahawan di luar dari segi konten, dari segi bahan juga perlu hari ini mantap. Jadi kalau katakan setakat hari ini robot dah padu, boleh reach 3 juta, kalau konten ini disendu, buatlah macam mana sekalipun hari ini, macam mana kita nak berjaya mengetuk pintu hati hari ini pengguna di luar untuk membeli produk kita. Itu yang faktor utamanya hari ini. Okey, dan menarik sebab katanya konten kalau sendu tak boleh nak berjaya menarik perhatian ramai. Tapi sebentar saja lagi kita akan berehat seketika, kembali kita nak belajar macam mana kita nak buat konten yang power. Semuanya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Kita telah bercakap mengenai zero cost marketing. Satu perkara yang sangat orang kata interesting lah, sangat menarik minat terutama sekali pada usahawan-usahawan di luar sana. Kerana mungkin ada yang macam Sifu dah cakap awal tadi, orang kata membelanjakan kos beribu-ribu ringgit tapi hasilnya tak memberangsangkan. Okay, kita terus kepada Sifu balik. Tadi kita dah cakap pasal ni lah, Sifu ada sebut. Kalau kita nak orang kata memasarkan produk kita, tapi konten tu tak berapa cantik, pun tak jadi juga. Jadi untuk Sifu sendiri, macam mana Sifu membantu usahawan-usahawan di luar sana untuk menghasilkan konten yang menarik, untuk menarik minat orang kata netizen, dan akhir sekali menghasilkan jualan, sales tu. Baik. Okey, terima kasih. Seperti mana yang saya petikkan tadi adalah apabila medium utama, kalau kita tengok rata-rata usahawan hari ini, medium utama pilihan antara 6 media sosial utamanya, TikTok menjadi pilihan. Jadi alhamdulillah pada Mac 2023 apabila kami lancarkan sahaja Grand Blaster TikTok ni, meletup. Meletupnya sebab apa? Bukan semua orang hari ini yang pandai nak buat live. Bukan semua orang pandai nak joget-joget hari ni beg kuning. Jadi untuk pengetahuan semua, dengan adanya sistem ini hari ni, just one click hari ni, dia boleh dapatkan audience search. Dia boleh hari ni auto bug mention. Jadi saya percaya seperti mana yang konten tadi, dalam sistem kami seperti mana database paling penting. Okey, konten adalah faktor utama, tetapi di mana pula kalau konten cantik hari ni, database kita nak tembak kat mana, kita nak ledak kat mana. Tapi alhamdulillah, satu-satunya sistem dalam Malaya ini, Grand Blaster ini, kami boleh bantu untuk pembekalan data. Maksudnya hari ini, kalau usahawan ni nak data, saya duduk Ampang, just one click sahaja, satu Ampang hari ini database, kita boleh dapat. Kalau database ini adalah open source, yang berada dekat Google Map. Dia tekan je button keyword, kedai makan Ampang. Satu Ampang kedai makan, nombor telefon, alamat dapat. Yes, ini database yang ramai yang tidak tahu di Google Map. Apabila kita tekan Google Map, takkan kita nak salin satu-satu. Tapi alhamdulillah, Grand Blaster kan ada. Jadi, itu kalau cerita tentang nombor telefon. Bercerita juga kenapa kita upah kepada media sosial. Kenapa kita selama hari ini, usahawan di luar sana tertumpu untuk upah kepada media sosial. Dia nak targeted. Okey, Grand Blaster ada.
just press one button, demografik kawasan mana, umur, katakan gender dan sebagainya. So just klik sahaja, dia akan ledakkan iklan kepada semua Facebooker di kawasan-kawasan yang dia target. Jadi kesimpulan apa yang saya cakap hari ini adalah dengan gabungan database yang kami bantu untuk bekalkan, dan seterusnya dengan gabungan hari ini, garapan hari ini, konten yang menarik dan sebagainya, insya-Allah ia akan menjadikan satu ramuan terbaru untuk usahawan terkini 2023 insya-Allah. Okey. Sifu. Ya. Kita faham bahawa 6 platform itu berbeza cara kita nak buat marketing dan sebagainya. Dan kalau kita nak pakai Grand Blaster, nak pakai 6 platform itu, takkan dia satu klik saja hantar semua, ataupun satu media sosial satu klik. Bagaimana? Yes. Okey. Terima kasih. Seperti mana untuk beritahu semua, Grand Blaster ni dia ada 6 robot, 6 aplikasi. Okey. 3 WhatsApp Blaster, Facebook Blast, TikTok Blast masuk dalam laptop. Okey. 3 lagi sistem masuk dalam Android phone. Okey. Baik. Dalam satu-satu masa ya, maksudnya boleh jalankan serentak. Klik, tunggu. Jadi ini bermakna, just imagine ya, yang kita perlu belajar untuk penggunaannya adalah setting delay untuk penghantaran. Maksudnya kalau kita nak gunakan WhatsApp, katakan delaynya 5 minit paling lama, paling laju 5 saat. Jadi ini bermakna kelajuan kelajuan internet dia juga memainkan peranan penting. Jadi ini bermakna soalan yang tadi adalah kita boleh jalankan serentak dalam tempoh sebulan ke 6 robot itu. Maksudnya bayangkan pengguna yang menunggu hari ini pengkhabaran gila produk-produk dia yang menarik yang usahawan bawa, dia tengok kat WhatsApp dapat, dia buka kat Facebook dapat, dia buka kat TikTok dapat. Jadi jawapannya viral lah produk usahawan hari ini. Jadi insya-Allah Grand Blaster kan ada. Macam Bonda sendiri, Bonda pernah guna Grand Blaster, adakah ia senang digunakan? Sebab kalau ikut seafood, tekan je. Satu klik saja. Okey, nak belajar biasalah. Kena sabar, kena rajin, dia kena komitmen. Okey. Kita nak mula nak buat sistem kami ni. Lepas tu kita ada 3 dia punya kata-kata tu, iaitu sedut, susun, sebar. Okey, sedut tu maksudnya tadilah masuk apa yang Dr. Sifu, Dr. Ryan dah terangkan tadi. Itu memang yang 3 tu dah cukup tu. Okey, insya-Allah. Itu yang penting tadi Bonda cakap. Dia kena ada rajin. Jangan give up. Belajar dengan kami itu. Selalu datang taklimat. Okey, faham. Baik, Dr. Sifu, kita nak tanya juga, kalau kita nak klik-klik tu, itu pun mesti kena pakai ilmu kan? Betul. So demo apa yang akan diajar kalau kepada usahawan? Jadi di dalam Grand Blaster kami juga syarikat hari ini, kenapa kami buat taklimat setiap Sabtu Ahad? Every Sabtu Ahad kami mengadakan Zoom. Alhamdulillah 100 orang, 200 orang yang hadir. Setiap kali taklimat ada saja usahawan-usahawan baru yang terpanggil untuk nak tahu tentang Grand Blaster. Selepas kami bagi taklimat tu dalam tempoh 1 jam, kami juga mengadakan yang berminat terus pergi ke bengkel. Okey, dalam bengkel lah hari ini 8 jam kami melatih mereka secara percuma. Jadi datang hari ini di pejabat kami hari ini di Kampung Baru. Kami ada pejabat kami di Kuantan. Jadi di lokaliti kawasan-kawasan yang kami gerakkan itu, kita minta jemput ke sebagai usahawan untuk datang. Dalam siri taklimat bengkel itu kami mengajar 17 juzuk. Banyak tu. 17 modul. Dan modul ini saya percaya, saya berterima kasih kepada sifu-sifu online dekat luar. Ya, saya sifu kecil. Ramai di luar sana hari ini sifu besar. Jadi ini bermakna sifu-sifu online telah mengajar A, B, C, D sampailah Z. Tetapi hari ini cukuplah sekadar Y. Z tu serahlah kepada Grand Blaster. Kerana akhirnya hari ini perlu beriklan. Jadi medium yang terbaik untuk zero cost marketing, Grand Blaster insya-Allah akan membantu hari ini. Jadi anda buat, anda dapat. Okey. Dengar daripada Bonda pula, akhir sekali dari hujung sesi kita bersama dengan anda berdua. Macam mana kalau ada orang kata usahawan di luar sana yang nak menggunakan aplikasi Grand Blaster ni, mana nak dapat informasi? Informasi pergi ke kita punya website kami lah, iaitu ryanmedia2u.com. Boleh lihat di sana lah. Okey. Terima kasih Bonda, terima kasih juga Sifu atas perkongsian ini tadi, dan kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, anda semua jangan ke mana-mana.
Bagi anda yang gemarkan filem bergenre seram komedi, pastinya tidak akan melepaskan peluang menonton filem Su On, filem pertama terbitan Dato' Awi selaku pemilik syarikat Rumah Produksi Merah. Filem yang mengetengahkan beberapa watak popular dalam karya filem arwah Mamat Khalid ini menjalani penggambaran sepenuhnya sewaktu pandemik COVID-19 bertempat di GSC Starling Mall Petaling Jaya. Kru Apa Khabar Malaysia telah dijemput menghadiri majlis tayangan filem Su On. Turut hadir menyaksikan filem ini Dato' Awi selaku terajuk utama, Rin Rahim, Ropi, Nazia Mustafar, Syawani dan ramai lagi. Bagi pihak saya, pihak pengarah dan juga pihak produksi, kita rindukan Abang Mamat. Dan memang kita buatkan ini untuk sebenarnya bukan nak meniru tetapi nak meneruskan cerita-cerita rakyat yang orang kampung suka, orang bandar suka, cerita-cerita santai yang senang, orang masuk pawagam tak nak fikir, nak duduk ketawa-ketawa, nak keluar balik happy, nak peluk bini, nak peluk anak gitu. Jadi ini adalah pada saya, ini adalah kesinambungan kerja-kerja yang pernah dipelopori dan pernah dihiasi oleh arwah Abang Mamat. Jadi secara tak langsungnya kita menganggapkan ini sebagai sebuah hadiah kepada Abang Mamat lah. Razif Ajiboy Rashid selaku pengarah berkata dia menjadikan arwah Mamat Khalid sebagai inspirasi untuk dia menghasilkan filem Su On ini. Menganggap Allahyarham sebagai sifu dalam bidang pengarahan, tidak dinafikan dia banyak menjadikan filem-filem arahan Mamat Khalid sebagai rujukan. Pertama sekali apabila diberitahu oleh pihak Rumah Produksi Merah kita nak buat satu cerita horror komedi. Jadi saya fikir cerita apa yang kita nak buat. Dan pada masa sama saya sedang memikirkan tentang isu banyak lambakan filem-filem Korea dan artis Korea yang masuk ke Malaysia. Jadi kenapa saya tak tulis tentang cerita hantu Korea yang tersangkut ataupun sesat di Taiping ni, di Malaysia ni. So oleh kerana itu saya pilih naskah ni untuk difilmkan. Isu Kampung Tengah ni adalah isu hantu Su On ni. Jadi kenapa diwujudkan awal, kerana dialah yang akan bawa isu yang akan memporak-porandakan keadaan Kampung Tengah ni. Jadi itu pasal saya memilih untuk timbulkan karakter hantu ni dulu supaya orang tahu kenapa, apa yang terjadi. Dan akhirnya kemudian saya simpan hantu ni. Saya nak lebih ceritakan tentang bagaimana masyarakat Kampung Pisang, Kampung Tengah ni melawan hantu Su On ni. Manakala bagi pelakon cantik manis Rin Rahim, peluang untuk terbabit sama dalam filem ini umpama impian yang menjadi kenyataan kerana dapat bergandingan dengan idolanya Dato' Awi. Menurut Rin, aura positif pelakon-pelakon senior di dalam filem ini membantunya untuk turut sama menyerlah. Of course saya teruja sebab saya tahu saya akan bergandingan dengan Abang Awi, dengan Dato' Awi dan dengan Abang Ropi dan semua line up yang power-power. Dan ketika itu saya tak pernah lagi bekerjasama dengan Abang Awi, tak pernah bekerjasama lagi dengan senior pelawak-pelawak hebat ni. Su On berkisar tentang seekor hantu Korea yang sering mengganggu manusia dengan mengeluarkan dirinya dari kaca televisyen. Pada suatu malam, nasib Su On tidak begitu baik kerana selepas keluar dari skrin televisyen, Adam yang dimarahi oleh bapanya kerana menonton dengan begitu lama mematikan suis televisyen lalu membuatkan Su On terperangkap dan tidak boleh pulang ke tempat asalnya. Ingin ketahui fenomena dan kesudahan filem Su On ini? Saksikan kemunculannya di pawagam seluruh negara bermula 6 Julai 2023. Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dengan dalam Apa Khabar Malaysia, dan kali ini kami bawakan kepada anda artis yang dah lama menyepi. Mana dia orang pergi Okey, jom kita bersama dengan Juril, vokalis kumpulan Duta, dan juga Muhammad Hizami Muhammad Zakaria atau Mi, gitaris daripada kumpulan Duta. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, Juril. Mi senyum-senyum ni kenapa tadi? Mana menghilang ni? Mana menghilang? Orang itulah. Semua tertanya-tanya ni. Actually tak hilang, ada je, tapi cuma kurang aktiviti ni sebab kita pun ada kerja masing-masing kan. So agak slow sikit lah. Tapi bila nak up balik agak macam alamak susah pula. Jadi kita pun sementara dia agak susah, kita pun kerja balik.
Okey, so dah lama sangat ni menghilangkan diri ni, kenapa tiba-tiba pula teringin terasa timbul orang kata nak muncul semula? Sebab banyak orang masih request. Okey. Walaupun video cinta antara kita. Kan? So I macam itulah. Apa kata kalau kita create balik that love. Okey. Okey, ni sebenarnya kita nak tanya juga, nama kumpulan adalah Duta. Yes, kita nak tahu dari mana datangnya nama kumpulan Duta ni. Duta ni actually ada satu street tau, Jalan Duta. Okey. Jalan Duta tu sebab kita orang selalu lepak situ and then sing along kat situ. Jadi dari situ kita gunakan nama Duta sebagai satu nama feng shui untuk bagikan satu nama band. Begitu. Okey. Macam ni pula sementara menghilangkan diri tu, Mi buat apa? Saya aktiviti. Buat aktiviti macam main function, show. Masih lagi lah. Masih lagi aktif dalam muzik lah. Okey. Baik. Kita nak cakap pasal album lah ni kan. Sebenarnya kalau datang ke Apa Khabar Malaysia dah datang bersama kami ni, apa lagi kalau bukan untuk mempromosikan lagu baru dan juga album. Jadi judul album adalah Runut Bunyi. Kalau Runut Bunyi tu in English it's soundtrack. So, kenapa nama album ni Runut Bunyi? Adakah ia soundtrack kehidupan? Soundtrack macam mana? Wow, ceritakan. Indah dia punya ni. Cantik rambut sebab dia kulit Salimun. Okey, Runut Bunyi sebab dalam album tu mostly artis-artis dalam album tu pernah buat OST tau. Okey. Dia macam dululah, macam masa buat filem cerita apa yang zaman-zaman dulu tu? Dunia Baru dulu. Yes. Pernah dengar lagu tu? Pernah dengar tapi jangan suruh saya nyanyi. Wow. Cuba try sikit tadi. Okey, itulah macam tu. Tapi itu zaman-zaman tahun 2000 no, I mean itu my years, tapi dalam tahun 2010 sampai tahun 2000 sampai 2010 tu memang zaman-zaman orang suka buat OST. Okey. Jadi kita kumpulkan semua geng-geng yang that kind of year bergabung dalam satu album untuk mengenakan memori yang takkan kembali lagi selepas ini. Tapi at least ada benda yang dah lalu jangan dikenang. Tapi back will come back. Okey, kita nak tahu juga dalam Runut Bunyi ni siapa antara kumpulan yang akan menyertai dan lagu-lagu mana yang akan dimuatkan dalam album Runut Bunyi ni? Macam mostly yang ada kita ada banyak kan. Semua ada 12 band. 12 band. Ada Aisunam, ada Kugiran Tepi Pantai, Las Kincan, Song Fadem. Termasuk Duta lah. Dan ramai lagi lah. Semuanya band-band lama tapi lagu baru. Okey, semua band lama, lagu baru. Okey, lagu baru untuk kumpulan Duta dalam album Runut Bunyi ni lagu apa? Sebuah lagu jiwang, sebuah lagu percintaan lah. Tajuknya Tak Mungkin. Tak mungkin. Okay, cerita sikit tak mungkin apakah? Tak mungkin bersama. Tak mungkin hingga ke akhirnya. Sedih. Actually tak mungkin ni macam this guy, I suka that girl. Tapi tiba-tiba that girl, boyfriend lama dia panggil balik. Alamak. Jadi I stress. Sebab dia panggil balik. So that's why bukan itu actually it's a story, bukan real life story lah. Kalau you stress dia macam normal. Tapi kalau perempuan tu stress kita macam kenapa nak stress ni? Okey. Baik, lagu Tak Mungkin ni siapa? Selalunya kan Juril yang buat lagu dan sebagainya. Lagu Tak Mungkin ni adakah masih ciptaan Juril? Dalam saya mencipta juga, tapi apa-apa sebelum saya dah confirm apa yang saya buat tu, saya akan tanya diorang. Is it okay? Is it okay? Ni okey tak? Okey lagu tu. Kita bersama-sama arrangekan lagu tu. Takut, yes, takut buat lagu shock sendiri. So saya nak kena make sure don't shock dulu sebelum saya shock sendiri. Dia cakap Juril on, kita on. Okey, kita nak dalam pembikinan sebuah lagu tu mesti ada persefahaman antara semua ahli-ahli dalam band. Kita nak tanya pasal album Runut Bunyi ni. Tadi Abang cakap ada lebih kurang 12 band. 12 band. Jadi 12 band maksudnya 12 lagu lagu yang baru semuanya. Macam mana nak gabungkan 12 band ni yang mungkin ada antara band tu yang dah lama orang kata tak buat muzik. So kita nak panggil balik 12 band ni. Macam mana proses nak panggil call? Kita nak buat album lah. Macam mana proses tu? Actually, diorang pun sebenarnya geng-geng juga. Sebab geng-geng Jalan Duta? Ya, geng-geng macam ni, jalan-jalan cari makan, tak ada lah. Memang kita memang cari makan selalu kan, show sekali. Kan? So, memandangkan banyak sangat artis baru naik, so kita kena do something. Tak boleh jadi ni, kita kena naik balik do something. So nanti tak ada show, mandi kan. So diorang cakap okay, kita do something. So kita berkumpul dan kita buat di satu, bekerja sama-sama dan buat bekerja dalam pasukan. Kira kalau kita buat satu je mungkin susah, macam dia tadi cakap kan, susah nak ni kan. Jadi kita
Bila 12 tu bergabung, kita sama-sama, rezeki sama-sama. So bila ada 12 ni kita boleh pakai aura masing-masing lah. Okey, so ada kerjasama lah. Okey, kalau sebelum ini, kalau macam zaman 2007-2008 tu konsep dia adalah free pop, lepas tu balada. Lagu tak mungkin ni masih mengekalkan genre yang sama ataupun macam mana? Dia agak lari sikit, dia sedikit ada macam apa? Rock cinta, rock kapak sikit lah. Rock kapak, macam mana orang suka sekarang. Kan? Macam lagu pertama, macam apa yang people like. Itulah bercakap pasal apa yang people like sekarang kan. Pendengar-pendengar muzik sekarang ni dah orang kata disajikan dengan pelbagai genre lagu, pelbagai orang kata sound yang baru. Jadi sebagai satu band yang dah lama sekarang ni muncul kembali, macam mana orang kata penerimaan atau macam mana nak menghasilkan satu idea ataupun satu lagu yang mungkin boleh diterima oleh pendengar-pendengar sekarang, bukan sahaja fans yang lama tapi fans yang baru juga. Okey, macam kita orang lebih ambil pada konsep macam last time kan Tiara tu lagu lama. But people sing that old song back kan. So I think melody on that years tu still orang suka. Kita nak buat muzik baru mungkin kita tak faham sangat sebab kita orang dah 40s kan. Tapi mungkin kita boleh ambil lagu lama tu, lagu cara lama melodi tu dan kita guna that concept back. Use the concept lama balik untuk ni improve back our song. Tapi kenapa tak guna lagu-lagu yang top tu, kita tukar genre dia? Dan kita cover people song. Taklah, lagu anda juga, lagu kumpulan Duta juga, tapi kita orang kata tukar ke muzik dia jadi macam remake. Mungkin next project. Because your idea, I think 10% je saya minta, tak banyak, jangan risau. Wow. Minta producer fee dia tinggi tu. Okey, dan bercakap tentang album Runut Bunyi ini akan dilancarkan pada 15 dan 16 hari bulan ini. Okey, ceritakan majlis pelancaran tu. Cuba ceritakan majlis pelancaran akan diadakan di Hari Rock Negara, Cyberjaya Malakat Mall. Okey, itu dah dekat dengan saya tu. Dekat 15 bulan. 16 hari bulan kita punya show untuk artis-artis Runut Bunyi. Okey. So 15 hari bulan tu apa yang akan ada? Pelancaran album. 15 pelancaran saja, 16 baru. Okey. Tapi dalam tu ada beberapa lagi slot-slot lain lah. Okey. So semua ke-12 band yang terlibat dalam album ni akan hadir pada hari pelancaran dan akan menyanyikan semua lagu dalam album tu macam mana? Yes, all the artis akan nyanyi lagu baru dan lagu lama. Lagu lama untuk orang mengingati, lagu baru untuk orang ingat sama lamanya. Maknanya lama. Kalau dah 12 kumpulan, lepas tu lagu lama, lagu baru, so berapa? Daripada 16 hari bulan tu. Sebab tu kita buat 16 hari bulan show, 15 hari bulan pelancaran album. Okey. So 16 tu daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Dari pukul 11 pagi sampai 6 petang. Wow. Tapi dia ada break lah. Dia tak adalah percuma. Percuma. Masuk adalah percuma. Okey. Dari segi orang kata penjualan album pula. Album tu akan dijual dalam bentuk fizikal, CD, kaset, vinyl, macam mana? Sebab masih lagi ada kedai yang menjual CD. Mana yang masih menjual CD tu kita edar kat situ. Kan? Sebab masih ada lagi orang jual CD. Yelah kan, ada lagi masih ada per collector CD. So kita yang jual yang cara moden. Cara moden cara apa? Digital platform lah, dari Spotify lah, dan sebagainya kan. Okey, sekarang nak tanya pula, sebagai satu band yang dah lama mendiamkan diri lah kan, orang kata sekarang ni banyak konsert, banyak show, akan ada tak perancangan untuk kumpulan Duta sendiri mungkin bersama dengan 12 band yang lain ni atau 11 band yang lain ni untuk mengadakan satu konsert secara besar-besaran? Ada perancangan tu ada. Kita orang baru berbincang. Perancangan tu selepas 16 hari bulan ni ada perancangan, dan kita tunggulah, masih dalam pembincangan lah untuk buat satu konsert Runut Bunyi lah. Jadi kali ni kita buat ramai-ramai dulu lah, sebab kalau seorang-seorang pun takut nanti tak ramai kan, peningat kan. Jadi kalau kita kumpul share the crowd mungkin okey. So persediaan menjelang 16 hari bulan ni, apa yang telah anda lakukan as Duta dengan nak pergi dengan join lagi 11 band tu? Persediaan memang kita practice every day, and then kita shopping. Shopping tu untuk kita punya karakter. Saya hampir percaya, patutlah baju macam I just got back from from bundle. Itulah, kalau shopping ni, bila kita shopping actually kita menaikkan semangat kita untuk kita perform. Okey. So macam raya sebab apa? Kalau kita persiapan mesti baju raya. Tak, saya semangat nak berpuasa. Oh ya ke? Lain macam good girl. Kali Ramadan. Wow, ya ke? Bukan anda food diva ke? Okey, itulah perancangan yang paling steady. Tapi kita memang keep on practice to make it be better. Okey.
Perancangan dengan 11 lagi kumpulan macam mana? Ada tak korang macam bersama dengan diorang untuk buat praktis sekali ataupun hanya dengan duta saja? Kita orang bukan nyanyi serentak, tapi cuma kita orang sewa satu tempat jamming yang sama dan 2 jam kita orang, 2 jam diorang. Okey. So tak payah nak coordinate dengan diorang dan sebagainya lah. Faham. Just kita support each other je. Cuma bergerak dalam satu album Runut Bunyi. Okey. Baik. Kita nak tanya juga, Wira, orang kata dalam persembahan tu sendiri, kita nak bawakan satu kelainan. Sebab bila kita tengok show band ni, kita ada gitaris, kita ada drummer, kita ada vokalis, keyboardist maybe. Mungkin ada horns ke, ada strings ke, macam mana? Tak ada. Boleh kena buat lah sebenarnya. So orang mungkin backup dancer. Kita pakai baju macam ni juga ke? Tak tahu, you rasa macam mana? Saya rasa boleh kot. Boleh. Tapi kena bawa kita orang shopping sama-sama lah. Shopping. Dia bundle. Okey, kita nak tanya. Kumpulan duta ni dah lama. Tapi kalau tengok Juril, karakter dia macam ni, gila-gila, kelakar ni. Yang compared to gitaris kan. Macam Mi senyap dan Mi. Macam mana korang mengekalkan persahabatan tu, keakraban tu daripada dulu sampai sekarang kekal lagi ni bersama? I think kita kena. Kita tanya Mi lah. Macam mana Mi? Tanya dia lah. Mi lah jawab. Kita nak Mi juga jawab. Dia pandang ni, dia pandang juga balik. Dia tunjuk macam ni lah, baik kan? Sopan santun. Kan? So macam mana jawapan dia? Jawapannya, actually kan kita kena be good listener. Kita kena dengar apa pun. Okey, lepas tu kalau dia komen saya kena dengar. I see. Ada tak pernah ada macam orang kata tak adalah pergaduhan tapi pertelingkahan ataupun salah faham antara band members, terutama sekali lah dalam proses nak buat lagu. Saya rasa bunyi macam ni tak best lah, kita kena buat macam ni pula. Macam mana? Benda tu biasa. Benda tu biasa tapi dalam rumah tangga pun boleh goyang kan. Ini kan kita dalam satu band lah. So point dia good listener. Be good listener. Baru okey. Kan? Okey, faham. Ini kita dah jadi macam bagaimana kita nak mengeratkan silaturahim dalam walaupun geram dengan dia. Kalau geram kadang geram kan. Okey, kalau geram tu kenapa geram? Kalau geram mungkin kadang-kadang dia poyo sikit ke apa. Kita cuti seminggu. Lepas tu jumpa dia balik. Okey. Bila cuti dia akan rindu. Bila jumpa selalu menyampah je aku. Macam mana kita sebab itulah orang kata macam mana boleh mengekalkan persahabatan itulah setelah lama band duta dah lama tapi masih lagi bersama dan keakraban tu masih dikekalkan. Mungkin boleh belanja makan ke kan. Belanja makan, enjoy kan, bayar sendiri. Lepas ni kalau rasa macam dah penat nyanyi dan semua, saya rasa boleh masuk Raja Lawak. No. Kelakar lah. Saya bukan kelakar, tak ada. Mungkin sebab saya pun saya kerja production, mungkin dia macam ni lah kot. Saya kerja buat belakang tabir juga, buat drama-drama. So mungkin dia work okey bersama orang. Okey, tak apa. Kita nak dengarkan lagu sebentar lagi persembahan daripada mereka ni. Kita biarkan dulu mereka berada di belakang tabir lah. Dia suka kan duduk belakang tabir, buat kerja management dan sebagainya kan. Tak apa, kita biarkan dia Juril di belakang tabir dan kita doalah supaya satu hari nanti mungkin dia akan berada dalam orang kata bidang lawak sebab dia memang ada bakat lain yang boleh dicungkil daripada Juril dan juga band kumpulan duta. Baik, kita nak orang kata ajak anda semua di luar sana yang peminat kumpulan duta untuk hadir ke pelancaran album Runut Bunyi dan juga pada masa sama ada persembahan tadi diorang dah sebut dah 15 Julai dan juga 16 Julai di Malacca Mall Cyberjaya. Yang penting masuk adalah percuma. Nanti dekat situ ada persembahan daripada semua band-band yang terlibat dalam album Runut Bunyi yang memuatkan kompilasi lagu baru dan juga lagu-lagu lama, Herlina. Dan bukan sahaja kumpulan duta yang akan ada, kita ada kumpulan Aisuzam, kita ada Aisunam, kita ada macam-macam lah, banyak lagi band yang akan bersama-sama pada 16 hari bulan itu. Baik, sempena dengan hari ini. Kita dah habis ni hari Jumaat. Kita nak santai-santai. Kita dengarkan lagu. Mi nak main gitar. Jom kita saksikan.
Ku hanya pikirkan dirimu, berdua dan kita bersama mencipta cerita. Tapi mengapa engkau mudahnya hancurkan segalanya, pergi kekasih lamamu dan biarkan aku sendiri. Tak mungkin dah untukku melupakanmu, hatiku benar sungguh sayangkan dirimu. Hanya Tuhan yang mengerti, Kaulah segala-galanya. Tak mungkin kan ku lupa semuanya, kata-kata cintamu masa itu. Kembalilah kepadaku, ku setia menerimamu. Solo sikit. Okey tak? Tak. Tak mungkin dah untukku melupakanmu, hatiku benar sungguh sayangkan dirimu. Hanya Tuhan yang mengerti, Kaulah segala-galanya. Tak mungkin kan ku lupa semuanya, kata-kata cintamu masa itu. Kembalilah